Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video bedah tajwid 3 kul. Pada video ini insya-Allah kita akan bedah tajwid pada kul yang pertama, iaitu suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Okey, insya-Allah jom kita sama-sama bedah dan perincikan satu per satu. Saya bacakan dululah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Okey, yang pertama qul huwallah pada huruf qaf, dia keluar daripada pangkal lidah. Okey, pangkal lidah kita sentuh pada lelangit lembut dan ianya berdekatan dengan anak tekak. Letak dalam mindset kita dalam sedikit. Apa yang kita kena jaga pada huruf qaf ini? Kita kena jaga dia daripada keluar banyaknya angin. Contoh, qul, qa. Tak nak. Qaf tidak begitu. Dia solid. Qa, qi, qu, qul. Dia begitu. Okey. Dan dia tebal lah. Ada pangkal lidah terangkat semasa menyebutnya. Dia tebal dan dia terbuka. Qa. Contoh Qa. Dia bukannya tebal yang tertutup ataupun tebal yang penuh. Qa. Contoh. Dia tidak begitu. Dia tebal tetapi dia infitah, terbuka. Qa. Kalau baris atas lah. Kalau baris depan, mudah sahaja kita muncungkan bibir. Qu. Baris depan, ibu-ibu ayah-ayah takkan sempurna, melainkan kita muncungkan bibir. Itu adalah basic. Basic baris adalah bila baris atas, kita buka bukaan bibir yang sederhana. Bila baris bawah, kita gerakkan bibir kita ke bawah. Bila baris depan, kita muncungkan bibir. Itu basic dia. Okay, jadi bila baris depan, muncung. Bila muncung, sempurnalah harakatnya. Setiap baris ada satu harakat. Bunyinya qu, qu. Sempurna. Kalau tak muncung, dia akan bunyi qu, qu. Qul huwallah. Bunyi pun tak cantik dan tak sempurna. Jadi, kita nak sempurnakan satu harakat, muncunglah qu. Qu muncung, lam tak muncung dah. Jangan matikan lam dalam keadaan muncung. Okey. Qul, tak nak. Qul, tarik balik. Dan lam keluar daripada hujung tepi lidah, sentuh pada gusi atas. Hujung lidah belah tepi ni, kiri atau kanan, sentuh pada gusi atas. Disengit sikitlah kita punya lidah tu. Okey, dan dia nipis. Qul, tak nak muncung masa lam mati. Tarik ke tempat asal. Qul, qul, gitu. Dan dari sudut suaranya, ibu-ibu ayah-ayah, dia mengalir sedikit. Dia tidak terputus terus. Contohnya qul huwallah. Dia putuskan bunyi lam. Qul huwallah. Dia tidak begitu. Dia mengalir sedikit suara. Qul hu, gitu. Qul hu, ada kawal lah. Kawal suara tu alirkan sedikit dan kawal. Jangan sampai terlantun juga. Mudah juga untuk terlantun. Qul huwallah. Kadang-kadang lantun tu tak adalah lantun yang ketara. Dia lantun sikit. Qul huwallah. Tak nak lah. Buang lantunan-lantunan tu. Bunyi lek-lek tu buang. Okey. Jadi dari sudut suara alirkan sedikit. Tidak terlalu mengalir, tidak terlalu tahan. Dia sedang-sedang, tengah-tengah. Qul hu, gitu. Kemudian kita beralih pada ha. Ha keluar daripada pangkal tekak, makhraj yang paling bawah. Okey, dan ha dia ada sifat, ada bunyi angin. Okey, dan angin ini kita kena perhatikan betul-betul supaya tidak tersembunyi. Ulama kata ha ini mudah khafa. Khafa ni maksudnya tersembunyi. Jika kita tidak betul-betul nyatakan angin dia. Contoh, qul huwallah. Dengar tak angin? Tak dengar kan? Jadi kita kena nyatakan qul huwallah. Bila nyatakan angin ha, barulah identiti ha itu jelas. Dia macam tu. Okey, kena bagi ekstra perhatian sikit pada ha ini. Muncullah baris depan. Qul huwa. Wa nipis. Wa. Wa tak nak. Qul huwallah. Wallah. Wa. Tanpa kita sedar. Ramai tak baca macam tu? Ramai. Okey. Wa nipis. Wa
Allah. Kalau kita putuskanlah, jadinya wallah. Bunyinya nipis wah. Jangan baca qul huwallah. Nampak macam okey, tapi waw itu tertebal sedikit. Boleh ke tebal sedikit? Tak bolehlah. Nipis-nipis lah. Tak boleh tebal walaupun sedikit. Okey, yang teruknya qul huwallah itu memang lagi tebal. Ketara sangat tebalnya. Kebiasaan ramai orang buat dia tebal sikit. Jadi kena pastikan waw di sini nipis. Huwa, wa bunyinya, bukan wa. Qul huwallah, wa, wallah, wallah. Yang tebalnya pada Allah, bukan pada wa. Waw ini mudah terpengaruh sebab selepasnya itu tebal. Kalimah Allah lafzul jalalah. Kalau sebelumnya baris atas ataupun baris depan, kalimah Allah ini lam di situ kena baca dengan tebal. Wallah, tak boleh wallah. Wallah, tetapi bila Allah itu tebal, wa ni selalu terikut tebal. Tak bolehlah. Waw ni kita ibaratkan dia kurus. Allah tu gemuk. Orang yang kurus tak boleh jadi orang gemuk. Orang yang kurus kena maintain kurus. Ada macam itulah. Wallahu, tebal lah. Allah, tebal yang terbuka juga. Tidak tebal yang terlalu kepung. Wallahu, tidak begitulah. Okey. Wallah, Allah dua harakat. Okey. Wallahu. Cuba lagi pastikan anginnya nyata. Barulah identiti ataupun bunyi itu jelas. Bila orang dengar, oh itu Kalau tak jelas angin dia tak bunyi, tak jelas identiti dia. Qul, contoh Qul huwallahu ahad. Tak jelas. Huwa macam tu dibaca. Kena kena gitulah. Hu muncung, sempurnakan baris depan. Okey, kemudian kita jumpa hamzah. Sama makhraj dan Ha dan hamzah ini sama makhraj. Okey, hamzah ni pastikan tak boleh bunyi sambil lewa. Huwa had, tak boleh. Kena kena bunyi ketat. Okey, dan nipislah, ketat dan nipis. Nipiskan. Had. Kemudian ha keluar daripada tengah kerongkong, tengah tekak. Kalau hamzah dan ha tadi bawah, ha pedas atas sikit. Okey. Had. Ha pedas. Okey. Tak nak bunyi ha biasalah. Had tak nak. Itu kesalahan yang ketara sangat. Kena betul-betul bezakan ha dan ha. Ha bulat dan ha pedas. Kemudian ada dal. Dal kemudian kita berhenti kan. Kita berhenti kerana waqaf. Jadi bila berhentinya dal, dia hadirlah sifat qalqalah, sifat lantunan. Qalqalah ini apa? Qalqalah adalah khusus kepada suara tambahan ataupun suara lantunan. Suara tambahan itu mesti jelas. Mesti jelas. Maksudnya tak boleh tak jelas. Contoh ahad, itu bukan. Itu tak sempurna lah. Ahad, dia macam angin je. Dia kena suara yang jelas, suara tambahan yang jelas. Ahad, contoh. Okey, dan bunyi suara itu tidak boleh sampai bunyi baris, sama ada baris atas, depan ataupun bawah. Contoh ahad, dia bunyi macam baris atas. Ahadu, ahadi, jaranglah baris bawah tu. Okey. Maksudnya lantunan kita faham dia tak boleh bunyi itu sampai baris. Macam tu. Dan dia ikut pada sifat huruf. Dal ini sifat hurufnya nipis, maka dia punya lantunan itu pun kena nipis. Had, de lah, de. Jangan ahadu, tebalkan bunyi lantunan. Nipiskan. Nipiskan. Had. Dan satu lagi perkara yang sangat-sangat penting, elakkan kita akhiri bunyi lantunan itu dengan hamzah mati. Contoh ahad. Di hujung itu tanpa kita sedar, kita sudah tertambah huruf hamzah yang mati. Ahad. Hujung tu kita akhiri dengan hamzah. Tanpa kita sedar, kita tertambah huruf. Jadi buang tu. Ini huruf dal. Jadi lantunkan pada dal sahajalah. Okey, jangan masuk rumah lain. Jangan masuk makhraj lain. Okey, maintain pada dal. Qul huwallahu ahad. Gitu sahaja. Ahad. Tidak sampai bunyi hamzah. Ahad. Okey.
Kemudian kita masuk ayat yang kedua. Allahu. Allah. Hamzah wasal. Kita mula dengan hamzah dan barisnya atas. Nipis. Okey, ketat dan nipis. Ingat, tu dia kunci dia, tips dia. Perkara yang penting untuk hamzah. Ketat, nipis. Gitu. Okey, kemudian masuk kalimah Allah. Tebalah kerana sebelumnya baris atas. Allah. Pastikan itu betul-betul nipis. Sama macam wa tadi. Okey, dan ini penting sebab kita selalu sebut dalam takbiratul ihram dalam solat kita, kita kena nipiskan Allahu akbar gitu. Allah. Bunyinya Allah. Tu nipis. Jangan Allahu akbar. Allah tertebal. Tak adalah sampai batal, tapi kalau boleh kita nak sempurnalah. Tu nipis sifat dia. Okey. Allah yang tebal Allah. Bukan yang tebal. Jangan terikut tebal. Bagi perhatian. Okey, praktik banyak-banyak. Okey, kalau tak biasa, dia makan masa sikit nak biasakan. Biasa akan ramai baca Allah. Jadi tebal. Sedangkan sifatnya nipis. Sepatutnya Allahu. Kan beza sikit bunyi tu. Allah dengan Allah. Beza. Okey, kita nak Allah. Allah. Jangan sengit sangat. Allah. Itu over. Itu bukan nipis. Itu dah over lah. Okey. Allah 2 harakat lah. Allahu. Jelaskan angin ha. Kita banyak jumpa ha kat sini. Pastikan setiap ha itu anginnya dinyatakan. Tidak tenggelam. Tidak tersembunyi. Allahu. Okey. Pastikan bunyi. Lepas tu baru masuk. Terus masuk pada sad sabdu. Hu muncung lah baris depan. Masuk pada sad. Tak muncung dah. Okey. Dan sad keluar daripada hujung lidah serta pada belakang pangkal gigi bawah. Ataupun di antara tu. Di antara gigi bawah dan gigi atas. Itu tempat keluar huruf sad. Dan sifat dia yang paling kita kena tahu adalah tebal. Pangkal lidah terangkat. Bila pangkal lidah terangkat, suara tertolak ke atas dan bunyi tinggi tebal. Dan keliling lidah ataupun tengah lidah pun terangkat. Yang menyebabkan suara itu lebih tebal lah. Super duper tebal. Ataupun nak mudah faham, dia padu, gemuk. Bunyi yang tebal dan padu. Tebal dan penuh. Ada bunyi huruf tebal dan terbuka. Contoh, qa, kha dengan gha tebal juga tapi terbuka. Tapi untuk sad, dad, ta, dha tebal dan tertutup. Dia ada beza ketebalan pun. Jadi sad ni tebal yang super duper tebal, mudah faham. Hus, bunyi tebal lah dengan hus. Jangan nipis. Okey, maintain pangkal lidah tu diangkat lah. Hus, sa. Dan suara mengalir. Sepanjang bunyi sad tu tidak putus. Jangan hus, samad tu putus. Tak nak. Okey, tak nak putus. Kita nak mengalir sepanjang bunyi sad sabdu tu. Suara tidak diputuskan. Okey. Dan dia ada bunyi yang kuat. Bunyi safir. Bunyi desiran bunyi. Angin pun mengalir semuanya. Jadi package lah. Dia kuat. Huruf sad ni bunyinya kuat. Identitinya kuat. Hussa. Gitu. Okey, jangan sa. Jangan muncung. Tidak ada kena-mengena muncung dengan tebal. Tidak ada. Kerana yang menebalkan bunyi huruf bukan kerana muncungnya bibir kita tadi, tetapi kerana peranan lidah di dalam mulut kita, iaitu pangkal lidah terangkat. Itu yang menyebabkan bunyi itu jadi tebal, bukan kerana muncungnya itu. Okey? Ingat saya sebut awal-awal tadi, muncung ini untuk baris depan. Itu basic dia. Dan dia ada 3 keadaan yang kita perlu muncung dan boleh muncung. Yang pertama, semua huruf yang berbaris depan memang kena muncung. Yang kedua, huruf waw dalam keadaan apa pun muncung. Yang ketiga, ishmam. Selain itu tak perlulah. Tiada keperluan untuk kita muncungkan bibir. Okey. Hu muncunglah baris depan. Husama. Sa tebal, ma nipis. Samad. Dan dal macam tadilah. Okey, dal saya tak sebut tadi makhraj dia. Hujung lidah sentuh belakang pangkal gigi atas, berdekatan dengan gusi tetapi tidak sentuh gigi. Dekat akar gigi tu. Bunyinya budak-budak. Macam bunyi pelat Melayu. Lebih kurang. Okey, dia tidak bunyi di Melayu. Budak-budak, budu, tidak ada budu. Samad. Gitu. Okey, dan qalqalah jaga macam yang saya sebut tadilah. Dia terus kepada ayat seterusnya. Allahus samad lam yalid wa lam. La nipis. Mim rapat bibir
dan automatik suara ada rasa di hidung, touch and go. Lam ya. Mim tu betul-betul rapat, tidak perlu ketat bibir, sentuh lembut sahaja. Jangan lantun lama yalida, tak nak. Lama, tu buang. Lam ya tengah lidah naik ke tengah langit, meninggalkan sedikit ruang nipis. Lam ya nipis. Lam li gerak ke bawah. Li. Lam yalid, dal lantunkan. Okey, lantunkan dengan ringan tanpa menambah hamzah mati saya sebut tadi. Terus je, jangan berhenti jangan berhenti. Lam yalid wa lam, tak perlu. Jangan berhenti ataupun tambah hamzah. Terus je. Ibarat kita bawa kereta, kita lalu pada bumper yang kecil, adakah kita break? Biasanya kita tak break. Biasanya kita terus je, kan? So samalah lebih kurang dia punya perumpamaan. Terus je. Lam yalid wa lam, begitu. Bukannya lam yalid wa lam, bukan. Lam yalid wa nipis. Wa lam, wa la nipis yang samalah, jangan wa la. Wa la, wa lam, mim rasa di hidung. Lam yalid wa lam yu dua harakat. Muncul baris depan tu dua harakat, yulad. Yu dua harakat, satu kali henjut sahaja. Jangan terlebih. Lam yalid wa lam yulad. Tak nak. Itu terlebih. Itu dah terlebih dua harakat, 2,5 harakat ataupun 3. Dua harakat. Yulad. Sekali henjut sahaja. Dia macam tu. Lad. Lantun lagi pada dal. Okey, pada makhraj dal yang betul, tepat. Dan pastikan lantunan itu jelas, tidak akhiri dengan hamzah mati. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian ayat terakhir. Walam, wa ni di awal bacaan. Kita dah berhenti ayat sebelumnya dan kita nak mula balik ayat yang baru dengan huruf waw. Pastikan waw ini jelas. Kerana ramai yang akan culas. Contoh, ambil ayat sebelum. Lam yalid wa lam yulad wa lam dibaca macam tu. Sepatutnya walam muncung lah. Waw kena muncung bibir, barulah masuk makhraj dia. Jangan malas untuk muncung. Jangan culas lah. Okey, muncung dulu baru masuk makhraj tu. Walam, dan wa itu satu harakat. Jangan baca laju. Walam, baru satu harakat. Cantik. Bacaan Al-Quran ini kita kena sempurnakan setiap harakat. Setiap baris ada satu harakat. Okey. Walam ya. La nipis, mim rapat bibir, sentuh lembut. Jangan lantun, rasa di hidung. Walam ya nipis, naikkan tengah lidah. Ada sedikit ruang yang ditinggalkan. Ya. Lam, walam yakul lahu. Ya, ku, kaf, pangkal lidah sentuh pada permulaan lelangit keras. Ataupun di antara tu, di antara lelangit lembut dan lelangit keras. Walam yaku, ku, ada angin yang natural. Jangan kita pekatkan angin tu ataupun overdosekan angin tu. Walam yakullahu, tak perlulah. Okey. Kaf ada angin, tapi biar dia natural. Tak perlu tambah. Walam yakullahu, idgham bila gunnah, masuk lam sabdu tu tanpa dengung lah. Walam yaku, ku muncung, kullah. Jangan jangan muncung masa masuk lam. Kullah. Suara tak putus. Jangan kullahu. Ada sabdu. Memang ada sabdu, kena beratkan. Tetapi beratkan jangan sampai putus suara. Walam yakul lahu, tak nak. Itu putus suara. Walam yakul lahu, tu putus, tak nak. Kita nak suara mengalir sedikit. Walam yakul lahu, gitu. Okey. Nipis lahu, hu lagi, ha lagi. Walam yakul lahu, ada waw. Mat. Hu yang tekan angin, keluar daripada pangkal tekak, panjang dua harakat. Walam yakul lahu kufuwan. Kufu. Gitu fa, perut bibir bawah sentuh hujung gigi kacip atas. Ada hembusan angin yang lemah keluar. Kufuwan. Tanwin jumpa hamzah izhar. Halqi izhar ini maksudnya jelaskan. Okey, jelas. Ada biasa perkataan orang bagi penjelasan, jelaskan tanpa dengung. Kita kena tambah sikit belakang tu lagi. Jelaskan tanpa dengung yang sempurna. Bermaksud ada dengung Pada izhar ada dengung. Kerana
Wan. Tanwin ini hakikatnya di dalam itu adalah nun. Okey. Dan nun ini ibu ayah kena faham, di dalam keadaan apa pun dia tetap ada suara yang naik ke hidung, tak dapat lari, tidak dapat tidak. Okey. Sama ada di banyak ataupun sedikit je suara naik ke hidung. Jadi bila dia mati, wan, nun tu matilah. Bila mati, dia dengung yang kurang sempurna. Martabat dengung yang ketiga, naqis ataupun naqisah, kurang sempurna. Jadi kita rasa di hidung, wan, rasa tak? Rasa kan? Wan, kecuali kalau orang baca kufuwan ahad, dia putuskan. Biasa orang tak putuskan. Orang biasa akan naik ke hidung. Tetapi tak boleh kita bagi tahu izhar ini tak ada dengung langsung, tidak tepatlah. Hakikatnya dia ada dengung, tapi tak banyak. Bukan macam nun sabdu mim sabdu punya dengung lah, dia dengung yang kurang sempurna sedikit. Okey. Kufuwan ada tu rasa di hidung. Kemudian kena ketat. Wan tak nak. Wan ahad. Ha pedas, pastikan jangan ha. Ahad ada lantun pada dal, makhrajnya kena betul, budak-budak, dan pastikan dal pada dal sahaja lantun, jangan tambah hamzah mati di belakang. Itu sahaja ibu ayah. Last saya akan baca semula, perhatikan mulut dan tajwid baik-baik. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, itu sahaja. Moga ada manfaatnya. Barakallahu fikum.